Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 31 Mac bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, 4 termasuk seorang bekas presiden merangkap pengarah urusan sebuah bank bergelar Datuk ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM disyaki menerima rasuah bagi meluluskan pinjaman kewangan RM400 juta kepada sebuah syarikat. Kesemua yang ditahan berusia di antara 49 hingga 53 tahun. Mereka telah ditangkap di sekitar Kuala Lumpur lewat petang semalam. Menurut sumber, keempat-empat yang ditahan telah menerima rasuah dianggarkan sebanyak RM8 juta sebagai komisen untuk meluluskan permohonan pinjaman kewangan RM400 juta bagi projek yang dipercayai tidak wujud. Katanya perbuatan licik dengan kerjasama orang dalam iaitu dengan sengaja mewujudkan projek yang tidak sah dengan memohon pinjaman kewangan. Setelah pinjaman kewangan itu diluluskan dan wang diperolehi, syarikat yang memohon telah ditutup dan projek tidak dilaksanakan. Bekas Presiden merangkap pengarah urusan bank tersebut dikatakan telah memberikan keistimewaan meluluskan pinjaman tersebut tanpa mengikut prosedur dan kajian kebolehsanaan due diligence disebabkan rasuah diterima. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 16 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Keempat-empat telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrik dan ditahan reman selama 3 hari bermula 31 hingga 2 April. Di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang antara 6.0% dan 7.5% pada 2021 berbanding penguncupan 5.6% pada tahun 2020. Unjuran itu disokong oleh faktor-faktor domestik seperti penggunaan dan persekitaran luaran yang lebih baik berikutan pelancaran program vaksinasi. Peningkatan secara berperingkat situasi tenaga buruh negara, sokongan dasar yang berterusan untuk isi rumah dan perniagaan serta permintaan luaran yang semakin baik di tengah-tengah perkembangan teknologi akan memacu pemulihan ekonomi. Ekonomi Malaysia akan pulih kembali pada tahun 2021 dengan keluaran dalam negara kasar KDNK mencapai tahap sebelum COVID-19 menjelang pertengahan 2021. Keyakinan itu dinyatakan oleh Kabinet Bank Negara Malaysia Datuk Nur Samsiah Mohamed Yunus pada sesi taklimat bersama editor pada Selasa. Sektor pembinaan dijangka meningkat 13.4% pada 2021 berbanding negatif 19.4% pada 2020. Sektor perkhidmatan berkembang 6.6% pada 2021 berbanding negatif 5.5% pada 2020. Sektor pembuatan pula meningkat 8.8% pada 2021 berbanding negatif 2.6% pada 2020. Sementara itu, sektor pertanian, perhutanan dan perikanan menokok 4.2% pada 2021 daripada negatif 2.2% pada 2020. Baru-baru ini, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menyemak semula unjuran pertumbuhan dunia bagi tahun 2021 sebanyak 0.3 mata kepada 5.5%. Ekonomi Malaysia menyusut 3.4% pada suku keempat 2020 berikutan kemunculan semula COVID-19, menjadikan pengunjupan sepanjang tahun kepada 5.6%. Sebarang kelekaan dalam menangani pandemik boleh mengakibatkan penularan semula dan seterusnya mendorong penguatkuasaan semula langkah membendungan yang ketat. Gabenor Bank Negara Malaysia Datuk Nur Samsiah Mohamed Yunus berkata masih wujud ketidakpastian yang ketara mengenai evolusi dan trajektori pandemik biarpun ekonomi telah mula menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Begitu juga dengan program imunisasi vaksin untuk membendung pandemik telah pun bermula di seluruh dunia. Menurut Datuk Nur Samsiah, walaupun tahun 2020 yang telah berlalu dengan situasi krisis paling teruk, namun masih banyak cabaran yang perlu dihadapi pada masa hadapan. Gabenor Bank Pusat itu melahirkan keprihatinan itu dalam laporan tahun BNM 2020 yang diedarkan hari ini. Kes baru harian COVID-19 di negara ini bagi tempoh 24 jam lepas meningkat semula kepada 4 digit apabila 1,133 kes dilaporkan semalam. Selain 5 lagi kematian direkodkan. Jumlah kes sembuh pula ialah 1,148 menjadikan kumulatif kes pulih kini 344,018 manakala kes aktif setakat ini 14,199.
Sementara itu, Datuk Nur Samsiah berkata isu pemulihan ekonomi yang tidak sekata dan kesan yang berpanjangan dalam beberapa sektor juga akan menjejaskan potensi pertumbuhan ekonomi pada masa hadapan. Katanya memandangkan masih wujud ketidakpastian mengenai tahap pemulihan ekonomi, teras dasar monetori pada tahun 2021 akan kekal akomodatif bagi menyokong pemulihan ekonomi yang teguh dan berterusan. Beliau turut menegaskan keupayaan sektor kewangan memberikan sokongan tahun lepas membuktikan betapa mustahaknya membina penampan terutamanya semasa ekonomi mencatatkan pertumbuhan yang kukuh bagi mewujudkan sistem kewangan yang mampan dan berdaya tahan. Tahun lepas, Bank Pusat itu telah mengurangkan kadar dasar semalaman ke paras paling rendah dalam sejarah bagi memastikan mudah tunai mencukupi dan keadaan pasaran kekal teratur. Geng Langau Biru yang terlibat dalam kegiatan curi dan jual komponen motosikal sejak 5 tahun lalu dilumpuhkan selepas polis menahan 7 ahli sindiket tersebut dalam 2 serbuan di Labu Besar Kulim pada Khamis lalu. Sindiket yang diketuai lelaki berusia 25 tahun itu dikatakan turut mencuri motosikal di kawasan kediaman polis di Air Hitam. Ketua Polis Daerah Timur Laut Asisten Komisioner Sofian Santong berkata bertindak atas maklumat dan risikan pihaknya menahan 7 suspek berusia 18 hingga 34 tahun pada jam 12.30 tengah malam. Hasil siasat membawa kepada penemuan 25 rangka motosikal yang dibuang dalam Sungai Sedim. Menurut Sofian, pihaknya meminta bantuan unit selam Polis Marine untuk mengeluarkan kesemua rangka motosikal yang dilaporkan hilang sekitar daerah Timur Laut, Barat Daya, Seberang Jaya, Kulim dan Sungai Petani Kedah. Hasil siasatan mendapati kesemua suspek itu berasal dari Kedah dan memasuki kawasan Pulau Pinang bagi kegiatan mencuri motosikal. Mereka akan meleraikan komponen motosikal untuk dijual kepada kenalan terdekat dengan harga lebih murah berbanding harga pasaran. Bercakap dalam media di Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut hari ini, Sofian memberitahu hasil siasat suspek mengaku terlibat dalam kegiatan curi motosikal sejak tahun 2016. Semakan polis juga mendapati suspek utama sindiket itu mempunyai 17 rekod lampau berkaitan dadah dan jenayah. Polis masih mengesan ahli sindiket geng Langau Biru yang masih bebas manakala kesemua tangkapan ini direman bagi membantu siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 379A-1 Kanun Kesesaan. Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd Air Selangor masih dalam proses untuk menstabilkan sistem agihan bekalan air melibatkan wilayah Petaling, Kelang dan Shah Alam setakat 6 pagi ini. Ketua Komunikasi Korporat Air Selangor Elina Basri dalam kenyataan berkata ketiga-tiga kawasan itu masih belum pulih sepenuhnya daripada gangguan bekalan air. Menurut Elina, tempoh gangguan dan pemulihan bekalan air di kawasan terjejas adalah berbeza bergantung kepada kuantiti bekalan air, jarak lokasi premis pengguna dan tekanan air pada sistem agihan bekalan air. Terdapat gangguan bekalan air berjadual di wilayah tersebut berikutan kerja-kerja pengalihan paip dan penyambungan paip baharu berdekatan kilang Kasberg di Persiaran Selangor Seksyen 15 Shah Alam Selangor semalam. Status pemulihan bekalan air akan dikemaskini dari semasa ke semasa menerusi saluran komunikasi rasmi Air Selangor termasuk laman web www.airselangor.com, aplikasi Air Selangor, Facebook, Twitter dan Instagram atau hubungi Pusat Perhubungan Air Selangor di talian 15300. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.